Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Zahira binti Muhammad Arifin. Saya adalah salah seorang ahli kumpulan 2. Saya ingin membincangkan tentang pasca modernisme dan kertas pembincangan ini disediakan untuk Dr. Mahfuzah binti Muhammad Zabidi. Untuk perbincangan kali ini, saya akan membincangkan tentang faktor pasca modernisme, kesan ideologi pasca modernisme, cabaran dan implikasi pada diri, masyarakat dan dunia serta solusi untuk pasca modernisme. Jadi, apa maksud pasca modernisme? Pasca modernisme ni adalah satu bentuk pemikiran yang berkaitan dengan perkembangan, melibatkan ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, kesusasteraan serta budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikan modernisme. Pasca modernisme ini disebabkan oleh kritikan yang telah menimbulkan satu gerakan baru iaitu seni bina international style pada tahun 1950-an dan 1960-an yang menyebabkan tersebar luasnya penerimaan modernisme. Pasca modernisme ini adalah satu revolusi yang menolak agama serta nilai dan menjadikan fahaman rasional atau kebendaan dengan mengutamakan keseronokan secara anarki, iaitu mereka tidak mempunyai undang-undang untuk mereka memulakan sesuatu kehidupan yang baru, dan masyarakat yang terlibat adalah kebanyakannya daripada masyarakat barat. Dan kehidupan baru ini sangat bercanggah dengan agama Islam. Tetapi masyarakat ini menentang ideologi ini kerana menganggap bahawa pendekatan seperti ini adalah bersifat apa yang dikatakan mereka sebagai logocentric, iaitu menekankan akan akal yang rasional semata-mata yang merupakan sesuatu yang tidak seimbang, kerana kita boleh melihat sebagai manusia atau insan, kita bukan hanya terdiri daripada aspek intelektual tetapi juga aspek emosi, intuitif, kerohanian dan sebagainya. Dan mereka menjadikan sains tu adalah satu kayu pengukur untuk mereka mendapatkan kebenaran tentang sesuatu aspek kehidupan. Maka mereka telah menganggap bahawa segala pengetahuan tanpa ada unsur sains bukanlah sesuatu pengetahuan yang patut mereka ikuti. Seperti jika seseorang itu tidak ada ilmu sains, maka mereka tidak akan menganggap orang itu sebagai seorang yang berilmu. Pasca modernisme ini adalah satu fahaman baru daripada fahaman sekularisme barat moden yang mempunyai satu sifat anti agama dan anti Tuhan. Mereka ini adalah satu pemikiran yang pada awalnya adalah disebabkan reaksi ataupun reflektif terhadap munculnya paradigma modernisme yang mereka pandang sebagai satu ideologi yang gagal dalam projek pencerahan dan menyebabkan munculnya satu patologi ataupun kita panggil sebagai penyakit modernisme, di mana akibat daripada pandangan serong terhadap modernisme, maka terbentuknya satu ideologi baru iaitu pasca modernisme. Jadi kita akan tengok apa faktor yang menyebabkan
tercetusnya pasca modernisme. Yang pertama, kita boleh lihat pasca modernisme ini terbentuk disebabkan modernisme itu sendiri dipandang gagal bagi mewujudkan satu pemulihan untuk masa depan mereka yang lebih baik, yang seperti pengikut modernisme yang mengharapkan sesuatu perubahan. Disebabkan pada ketika itu ada kepentingan kekuasaan, maka mereka memikirkan bahawa ilmu pengetahuan yang moden sekalipun tidak mampu untuk melepaskan diri mereka daripada penyalahgunaan kuasa pada waktu itu. Yang ketiga, mereka punya keyakinan terhadap sesuatu ilmu pengetahuan yang moden boleh merungkaikan segala persoalan ataupun masalah manusia pada ketika itu. Tetapi ternyata keyakinan mereka terhadap ilmu pengetahuan moden tidaklah dapat menyelesaikan segala masalah, dan masalah itu menjadi semakin teruk sehingga munculnya berbagai penyakit sosial. Dan akhir sekali, ilmu moden itu sendiri kurang memerhatikan dimensi mistik dan metafizik manusia kerana mereka terlalu menekankan sifat fizikal individu. Modernisme yang dahulunya dianggap sebagai ataupun diagungkan sebagai sesuatu ideologi yang boleh membebaskan manusia daripada dibelenggu mitos-mitos yang tradisional, sebenarnya tidaklah begitu hebat. Dan masyarakat modernisme itu memikirkan mereka telah kehilangan landasan dalam memenuhi janji-janji oleh pembebasan yang dahulu dilantangkan ataupun disuarakan. Dan disebabkan itu, munculnya ideologi pasca modernisme yang boleh dilihat dalam kerangka epistemologi, iaitu faham akan ilmu, aksiologi, faham tentang nilai, dan worldview, iaitu pandang tentang kehidupan. Kesan daripada ideologi pasca modernisme ini telah terbentuknya satu relativisme, iaitu istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap ataupun mutlak, dan ini dipengaruhi oleh suasana dan persekitaran tersebut. Dan ini telah membawa kesan kepada aspek undang-undang, aspek sejarah, aspek falsafah, aspek sains dan juga sosial. Dari segi aspek undang-undang, mereka telah menolak autoriti dan juga tradisi. Yang kedua, dari aspek sejarah, mereka telah menentang golongan-golongan yang mempunyai ilmu ataupun tokoh-tokoh pasca modernisme ini kerana mereka sangat menekankan pendekatan yang bersifat logosentrik, iaitu yang menekankan tentang akal rasional ataupun logik semata-mata adalah merupakan sesuatu yang tidak seimbang. Dari aspek falsafah pula, mereka cenderung menjadi anti-realisme dan juga kebenaran. Pasca modernisme ini juga telah mencetuskan perpecahan kaum dan masyarakat bebas untuk memilih mana-mana budaya yang mereka merasakan atau menyifatkan sebagai sesuatu yang sangat baik dan berkualiti. Kerana mereka merasakan bahawa masyarakat mereka adalah masyarakat yang lebih baik daripada budaya lain.
Dari aspek sains pula, mereka cenderung untuk menjadi masyarakat yang anti-sains kerana akan terbentuknya bermacam-macam teori tetapi mempunyai status atau maksud yang sama. Dan kesan terhadap sosial menyebabkan bertambahnya gejala-gejala yang teruk yang semakin menjadi-jadi, dan ini disebabkan oleh berlakunya kemerosotan nilai-nilai moral terhadap setiap pandangan tiada hak mutlak atau salah. Sehingga ideologi ini telah membawa kepada satu percanggahan melalui kebenaran yang mutlak, dan seterusnya mereka telah menimbulkan keraguan dalam kepercayaan agama sebab mereka ni bersifat anti agama. Sekarang kita akan tengok kepada cabaran pasca modernisme. Pasca modernisme kita akan rungkaikan 4 cabaran. Yang pertama adalah nihilisme dan sinkisme. Yang kedua, semua kebenaran tidak akan berkekalan. Yang ketiga, feminisme, LGBT dan globalisme. Yang keempat, berkepentingan penuh kepada otoriti sahaja. Walaupun pasca modernisme ini diterima oleh masyarakat barat, setengah masyarakat barat, tetapi tidak semua menerima akan pasca modernisme ini, dan mereka dapat melihat cabaran untuk masyarakat tersebut menerima pasca modernisme ini kerana timbulnya sifat nihilisme dan sinikisme. Nihilisme kita boleh lihat sebagai sesuatu yang tiada makna atau tujuan dalam hidup seseorang individu, manakala sinikisme adalah seperti memandang serong atau sinis kepada orang lain. Nihilisme adalah satu sifat yang telah meracuni pemikiran seseorang ataupun sesuatu budaya yang tidak meletakkan ilmu agama pada tempat yang paling tertinggi, sebab ilmu agama itulah yang akan mendidik dan mengajar penganutnya untuk ada sifat tanggungjawab dan amanah sebagai seorang hamba bagi mengembangkan lagi agama Islam. Seterusnya akan dapat meninggalkan kesan yang baik terhadap masyarakat pada masa itu dan masa akan datang. Dan akibat daripada nihilisme itu, sifat sinikisme juga telah muncul untuk mempengaruhi sifat-sifat peribadi seseorang yang pada akhirnya dapat memusnahkan masyarakatlah, sebab individu tersebut tidak boleh berfikir dengan baik kerana mereka tidak meletakkan ilmu agama sebagai ilmu yang paling tertinggi dalam diri mereka. Yang kedua, semua kebenaran tidak berkekalan. Ini disebabkan oleh masyarakat tersebut hanya mementingkan teori daripada kajian sains semata-mata tanpa mereka berpegang kepada ilmu yang mutlak. Contohnya seperti ilmu agama, kerana mereka berpendapat bahawa apa yang mereka lihat itu boleh diterima tanpa mereka mengkaji dengan lebih dalam maksud yang tersirat. Yang ketiga, feminisme, LGBT dan globalisme. Aktivis ini munculnya daripada budaya luar yang telah menyebabkan masyarakat barat, setengah masyarakat barat telah terpengaruh. Aktivis ini tidak mementingkan ilmu agama dan mereka seperti tidak merasakan agama itu adalah sesuatu yang perlu mereka
punyai. Dan mereka telah menegakkan hak-hak kemanusiaan. Dan juga wujudnya beberapa manifesto yang memperjuangkan di mana mereka mengatakan bahawa hanya kaum lelaki saja yang dipandang atau diterima pendapatnya, tetapi tidak pula kaum wanita kerana menganggap itu adalah sesuatu yang remeh. Yang terakhir, cabarannya daripada berkepentingan penuh kepada yang autoriti saja. Cabaran ini bukan sahaja dipengaruhi oleh pangkat, malah kedudukan seorang individu itu juga berpengaruh sebagai satu batu loncatan untuk menyuarakan hal-hal masyarakat sejagat. Dan ini telah menimbulkan isu rasuah yang semakin lama dijadikan sebagai satu budaya semata-mata untuk mendapatkan nama atau tempat di mata dunia. Wang dan kuasa yang telah mengaburi individu-individu yang berpotensi untuk menyuarakan pendapat yang jauh lebih baik daripada otoriti yang berfikiran sempit. Dan disebabkan itu jugalah pemikiran sistematik pada waktu itu dipandang rendah. Ini juga telah menyebabkan pencanggahan disebabkan ada pelbagai jenis pendapat yang menyebabkan hak mutlak dan hak agama telah dicampur adukkan semata-mata untuk memenuhi keinginan seseorang individu tersebut. Dan ketika itu juga kerajaan kurang mendapat sambutan daripada masyarakat mereka kerana mereka telah menjanjikan keamanan dan hak demokrasi tetapi tidak ada yang menyokong. Maka ekonomi negara pada ketika itu juga kurang stabil untuk menjamin pemikiran sistematik yang diketengahkan. Okey, sekarang kita akan lihat kepada implikasi kepada diri, masyarakat dan global. Implikasi terhadap diri adalah didikan agama dalam diri semakin dilupakan. Implikasi terhadap diri ni juga sebenarnya datang daripada sistem kekeluargaan itu sendiri, di mana dalam setiap diri atau individu sepatutnya mempunyai satu perasaan ataupun satu pemikiran dalam diri mereka untuk sentiasa mengikut kepada ajaran agama. Tetapi disebabkan hilangnya pemikiran tersebut, maka lahirnya banyak golongan yang liberal yang kita boleh faham sebagai satu pemikiran yang bebas, terbuka dan hanya berpandukan semata-mata kepada hawa nafsu mereka. Jadi apabila sesuatu keluarga ataupun diri seseorang itu tidak dititik beratkan dengan ajaran agama Islam itu sendiri, dengan itu lahirlah seseorang yang senang dipengaruhi oleh sesuatu ajaran yang bebas. Ini disebabkan oleh fahaman pasca modernisme ini itu sendiri yang telah menganggap agama itu adalah satu pemikiran yang kolot, dan sebabkan itulah mereka menjadi seseorang yang anti agama. Jadi apabila didikan agama dalam diri semakin dilupakan,
dihilangkan atau hilang, maka terjadinya pelbagai kes-kes yang teruk, seperti apabila sesebuah keluarga itu tidak menitik beratkan agama, maka banyak berlaku perceraian, dan salah satu daripada perceraian tersebut kebanyakannya menyebabkan kes-kes yang menzalimi anak-anak mereka. Kemudian implikasi pasca modernisme ini akan berlarutan kepada masyarakat pula. Dan contohnya kita boleh lihat daripada peledakan industri media massa. Media massa sekarang kita boleh lihat seperti salah satu panca indera atau alat untuk manusia untuk bagi mendapatkan maklumat sehingga berjaya mempengaruhi pemikiran mereka dan menyebabkan mereka terlalu bergantung kepada media massa semata-mata. Contoh yang kita boleh lihat sekarang seperti internet, di mana semua maklumat ataupun apa-apa carian boleh dapati daripada internet. Dan media massa ini semakin lama semakin membimbangkan, sebab media massa ini boleh mempengaruhi pemikiran seseorang individu itu, dan kebanyakannya sekarang giat ataupun banyak menyiarkan isu-isu yang sensitif ataupun yang negatif kerana mereka terlalu mengejarkan keuntungan tanpa mereka memikirkan kesan-kesan nilai murni yang akan hilang daripada masyarakat itu. Dan akhir sekali, negara juga ataupun dunia akan menerima kesan akibat daripada ideologi pasca modernisme ini. Kita boleh lihat sebagai contoh seperti sekarang ada juga Islamfobia. Ini disebabkan oleh prasangka buruk yang sangat tinggi terhadap Islam yang menyebabkan ataupun disebabkan oleh media barat telah memburukkan atau mengeluarkan fakta-fakta yang tidak sahih. Semakin lama, negara Islam akan dipandang rendah oleh negara barat, dan kepercayaan terhadap negara Islam terhadap negara luar terhadap negara Islam semakin terjejas. Dan juga ini boleh menyebabkan sudut ekonomi negara Islam itu sendiri tidak boleh berkembang kerana hilangnya kepercayaan disebabkan oleh banyaknya cabaran-cabaran yang datang. Kita boleh lihat antara solusi untuk menangani ideologi pasca modernisme ini. Yang pertama adalah rujuk kepada pakar dan berilmu. Ini adalah untuk kita mendapatkan kepastian atau kesaksihan terhadap sesuatu perkara atau untuk kita menilai sesuatu perkara. Dan kerana mereka yang berilmu akan lebih yakin dalam menjelaskan sesuatu perkara tanpa terpesong daripada landasan agama. Yang kedua adalah penerapan penggunaan ilmu yang utuh, di mana kita kena mengutamakan ilmu agama dalam pelbagai aspek dari kecil lagi, terutamanya golongan kanak-kanak. Mungkin boleh diterapkan daripada mereka kecil ketika mereka bersekolah lagi. Yang ketiga, kempen dan NGO yang sah. NGO juga boleh mengadakan kempen yang boleh melibatkan masyarakat untuk memberikan kesedaran bagi memupuk semangat jati masyarakat yang harmoni. Yang keempat, mencuba minat dalam dunia politik. Pada masa kini,
anak-anak muda yang berumur 18 tahun ke atas juga telah diberikan kepercayaan untuk menyuarakan pendapat dalam dunia politik bagi mereka mempertengahkan pendapat maupun idea yang lebih baik untuk negara. Dan yang terakhir sekali, menganjurkan perdebatan terbuka. Ini kerana dengan wujudnya perdebatan terbuka ini memberi peluang kepada semua peringkat umur bagi mereka bebas memberikan pendapat ataupun idea-idea yang bernas untuk lebih memajukan negara itu sendiri ataupun masyarakat itu sendiri. Kerana pihak-pihak kerajaan juga perlu mendengar idea ataupun isi hati daripada penduduk mereka. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pasca modernisme ini adalah falsafah itu sendiri bermula daripada pemikiran dalam kalangan ahli falsafah yang telah menjadi ideologi politik melibatkan gerakan massa yang beri pengaruh besar kepada masyarakat. Aliran pasca modernisme liberal ini menuntut kebebasan mutlak daripada batas akal dan indera manusiawi. Slogan kebebasan juga dilaungkan demi membebaskan manusia daripada kongkongan akal dan panca indera yang telah sedia bebas daripada kongkong agama. Hakikatnya manusia pasca modernisme ini meronta-ronta untuk bebas daripada fitrah dirinya sendiri, dan tokoh pasca modernisme juga sendiri telah berpendapat tidak semestinya mencerminkan hakikat yang objektif terhadap alam. Ilmu tak semestinya mencerminkan hakikat. Itu saja dari saya tentang ideologi pasca modernisme ini. Terima kasih.